Assalamualaikum guys. Alhamdulillah, akhirnya dapat juga aku membuat video. Assalamualaikum. Alhamdulillah dapat juga aku buat video hari ini. Dan insyaAllah aku akan cuba usaha lepas ni aku nak upload video, aku nak buat sharing kalau boleh setiap hari lah, kalau boleh. Ini aku punya azam lah, azam hujung tahun nak masuk 2023. So sebelum masuk 2023 aku nak start dulu untuk 2022. Sebab sebelum ni video aku banyak rongak-rongak, kejap ada kejap tak ada. Okey, untuk video kali ni ramai yang tanya macam mana nak jadi perunding hartanah. Masih ada lagi yang tertanya-tanya dan tak tahu macam mana nak menjadi seorang perunding hartanah. So, macam mana kita nak jadi ejen hartanah ataupun perunding hartanah ni? Aku akan share untuk video kali ini. Okey, first korang kena faham, dekat Malaysia ni kita ada ejen hartanah dan kita ada perunding hartanah. Jadi sebelum korang nak mula, korang kena tahu perbezaan antara ejen hartanah dan juga perunding hartanah. Ejen hartanah ni kita panggil REA lah, ataupun Real Estate Agent. Dan perunding hartanah ni adalah REN. Kalau korang mungkin korang biasa terdengar REN lah, REN, REN. REA ni jarang-jarang dengar. Tapi kali ni aku nak share sedikit perbezaan antara REA dan REN, iaitu perbezaan antara ejen hartanah dan perunding hartanah. REA ni adalah individu yang memiliki kuasa untuk menjalankan amalan ataupun authority to practice. Mereka ni adalah individu yang sekurang-kurangnya memiliki sijil daripada InSpan ataupun diploma ataupun ijazah program harta tanah. Dan selepas mereka menamatkan pembelajaran, mereka dah memiliki sijil, diploma, ijazah tersebut, apa yang mereka kena buat? Mereka perlu menjalani fasa percubaan ataupun kita panggil probationary period. Fasa ni dia kalau untuk sijil dan diploma dia kena attend 2 tahun. Bagi mereka yang memiliki ijazah harta tanah, mereka cuma perlu attend ataupun menjalani tempoh probationary ataupun tempoh percubaan ni selama setahun sahaja. Jadi apa yang mereka perlu buat dalam tempoh 2 tahun ataupun setahun ni? Kalau bagi yang ada ijazah, setahun tu mereka perlu menyiapkan work diary selama 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua. Bagi mereka yang memiliki sijil ataupun diploma, mereka perlu menjalani probationary period selama 2 tahun. Mereka perlu menyiapkan work diary untuk tahun pertama dan juga work diary tahun kedua. Selepas selesai work diary tersebut, yang pertama dan kedua, mereka perlu menyiapkan task 1 dan task 2. Selepas selesai task 1 dan task 2, mereka perlu menjalani satu temuduga, kita panggil interview untuk TPC lah. Lulus temuduga tersebut, barulah mereka layak untuk mendapatkan authority to practice ataupun mereka layak untuk menjadi real estate agent ataupun ejen hartanah berdaftar. So macam leceh. Macam mana pula yang tak ada sijil InSpan, yang tak ada diploma harta tanah, yang tak ada ijazah harta tanah? Kalau saya ada ijazah dalam engineering contohnya, boleh tak? Tak boleh. Mereka yang ingin mendapatkan authority to practice REA ni, sekurang-kurangnya perlulah sijil daripada InSpan, certificate of estate agent ataupun diploma harta tanah ataupun ijazah harta tanah. Selain daripada tu memang tak boleh. Bagi mereka yang memiliki ijazah harta tanah, korang boleh apply untuk mendapatkan bukan saja estate agent, korang boleh mendapatkan license valuation, estate agent dan juga property manager. Nanti license korang tu korang akan ada VEPM lah. Bagi mereka yang nak go for estate agent saja, mereka akan dapat license E saja. Bagi mereka yang ada sijil ataupun diploma, korang boleh apply untuk E saja. Okey, bagi mereka yang tak ada, takkanlah korang nak go through balik, nak pergi sambung study semata-mata untuk mendapatkan license ni kan? Jangan risau, ada cara untuk korang terlibat ataupun menjadi perunding hartanah, bukan ejen hartanah tapi perunding hartanah, yang mana sama juga mengurus urusan jual beli sewa harta tanah. Macam mana?
iaitu dengan mendaftar menjadi perunding hartanah. Okey, ini adalah perbezaannya. Bagi mereka yang ingin menjadi real estate negotiator ataupun perunding hartanah, individu tersebut perlulah berdaftar di bawah REA. REN tu kena daftar bawah REA. Okey, macam mana nak jadi REN ni ataupun REN ataupun real estate negotiator ataupun perunding hartanah ni? Macam mana nak jadi perunding hartanah ni? Simple je. Anda perlu hadir kursus NCC yang diiktiraf oleh Lembaga Penilai Ejen Harta Tanah dan Pengurus Harta, LPEPH. Kalau nama lama dia LPPEH, nama baru dia LPEPH. Korang kena join, korang kena hadir kursus NCC selama 2 hari ni. Macam mana nak dapatkan ataupun macam mana korang nak register kursus-kursus ni? Aku ada share dekat sini. Korang boleh scan, korang boleh pause video ni, scan QR code ni, korang boleh register untuk join NCC. Kursus NCC ni adalah fix RM600 seluruh Malaysia. So kalau korang pergi mana-mana, make sure kursus NCC diiktiraf oleh LPEPH ataupun board dalam bahasa Inggerisnya. Pastikan diiktiraf dan kursusnya selama 2 hari. Jangan ponteng-ponteng, korang kena pergi full 2 hari dan harganya adalah RM600. Ini adalah harga yang telah ditetapkan oleh board ataupun LPEPH tu sendirilah. So macam mana nak daftar? Senang je, korang boleh scan QR code ni ataupun aku akan share juga link pendaftaran dekat bawah ni untuk korang daftar. Korang boleh tengoklah dekat link tersebut, dia akan update from time to time di mana lokasi-lokasi yang dibuka untuk kursus-kursus tersebut. Okey, kemudian setelah selesai kursus 2 hari NCC ni, korang akan dapat sijil. Contohnya macam kat sini. Ini adalah contoh sijil NCC. Bila korang dapat sijil NCC ni, korang kena serahkan sijil ini kepada agensi yang berdaftar, agensi yang korang bekerja itulah. Kan korang nak daftar sebagai REN, korang kena duduk di bawah REA kan. Jadi bermakna korang bekerja di bawah satu agensi. Tak boleh korang nak stand alone. Saya tak nak daftar dengan agensi, boleh tak? Tak boleh. Itu adalah undang-undang yang telah ditetapkan oleh board ataupun undang-undang yang telah ditetapkan oleh LPEPH. So selesai NCC 2 hari, korang akan dapat sijil yang macam ni. Bawa sijil macam ni bagi kepada agensi. Agensi kena agensi yang berdaftar. Sebab tu penting, kalau agensi korang agensi yang tak berdaftar dengan LPEPH, korang tak ada bawa sijil ni pun memang tak boleh buat apa, sebab tak boleh didaftarkan. Jadi yang penting, agensi korang agensi yang berdaftar, korang dah ada sijil NCC, bagi sijil ni kepada agensi dan minta agensi daftarkan. Cumanya ada aku nak tambah sikit kat sini, setiap satu REA dia boleh mendaftarkan sebanyak 50 REN sahaja. Jadi mungkin agensi yang korang pergi tu dia punya kota terhad. Jadi korang kena tanya siap-siap, tanya awal-awal. Kalau saya daftar dengan agensi tuan, boleh tak saya dapatkan rent? Rentek lah. Rent ni bila kita daftar, kita akan dapat rentek. Rentek macam ni yang warna merah tu. Tapi mulai 2023, warna ni dia akan berubah-ubah mengikut tahun lah. So kalau 2023 kalau tak salah warnanya warna purple, warna ungu. 2024 kita tak tahu lagi. Ini bagi mengelakkan mereka yang memiliki rentek yang expired tapi dia tak renew. Okey, jadi korang kena tanya agensi tu, tuan, kalau saya daftar, saya boleh ambil tak rentek? Saya boleh register rentek tak? Sebab setiap satu agensi tu, bukan satu agensi, setiap satu REA dia punya kota adalah 50 rent sahaja. Jadi korang kena pastikanlah agensi yang korang daftar tu ada kuota untuk korang daftar sebagai rent. Kalau tak ada, no worries, banyak lagi agensi-agensi yang lain dekat Malaysia ni yang memiliki kuota untuk mendaftarkan rent. Masa korang pergi kursus NCC tu pun korang boleh berkenalan dengan kawan-kawan yang lain yang mungkin mereka dah duduk di bawah agensi, ada juga yang belum, ada yang dah daftar. Korang boleh jumpa kawan-kawan ni, tanya-tanya diorang agensi mana yang okey untuk korang join. So senang je korang nak jadi perunding hartanah ni. Pergi kursus NCC selama 2 hari, lepas tu serahkan sijil kepada agensi yang berdaftar. Agensi korang akan daftarkan korang punya rent dan korang akan dapat rent tag. Dan rent tag tu, apa yang ada dekat rent tag tu, gambar korang, nama dan juga nombor rent. Kalau korang nampak dekat sini contohnya 12230, inilah nombor rent tag dia. Jadi nombor ni penting. Bila kita nak berurusan, nombor kita ni boleh disemak oleh sesiapa saja dekat LPPEH search. Dia boleh search kat situ, dia boleh type kita punya nombor rent, dia boleh tengok sama ada kita ada tak rent tag ataupun kita punya dah expired. Tu pentingnya. Sebab tu
bidang sebagai perunding hartanah ni bukan bidang biasa-biasa, ianya adalah bidang yang profesional. Jadi kita kena jagalah lisensi kita tu. Okey, kerjaya perunding hartanah ni macam mana? Apa yang korang akan buat sebagai perunding hartanah nanti? Kalau korang suka jumpa dengan orang-orang, korang suka berbual, korang suka jumpa klien dan sebagainya, memang bidang perunding hartanah ataupun kerjaya sebagai perunding hartanah ni memang sesuai. Sebab perunding hartanah perlu berjumpa dengan ramai orang, sebab orang-orang ni lah potential klien kita. Lepas tu kita perlu memberikan rundingan ataupun consultation lah. Kita kan perunding hartanah. Jadi apa yang consultation yang perlu kita berikan? Contohnya dia kata, okey tak kalau beli rumah time-time sekarang? Okey tak saya nak beli rumah dekat kawasan ni, antara individual title dengan strata title, apa pro and cons dia? Antara landed dengan high rise, apa pro and cons dia? Yang itulah tugas kita sebagai perunding hartanah untuk memberikan consultation. Jadi mereka boleh mendapatkan consultation daripada perunding hartanah dan mereka boleh menilai sendiri. Terusnya kita akan membantu klien-klien kita dalam urusan menjual, membeli, menyewakan harta tanah mereka. Macam mana? Kalau dia nak jual rumah dia, kita lah yang akan bantu. Kita akan iklankan, kita akan cari pembeli, kita akan bawa pembeli untuk viewing, kita akan buat semakan kelayakan pinjaman pembeli tersebut sehinggalah selesai urusan jual beli, sampailah pembeli tu dapat kunci. Pembeli dengan penjual lebih kuranglah proses dia. Kemudian bukan setakat jual beli je, sewa pun kita boleh bantu. Dalam proses jual beli sewa ni bukan terhad kepada rumah saja, tanah pun kita boleh bantu, industrial macam kilang-kilang pun kita boleh bantu, komersial kedai-kedai pun kita boleh bantu, asalkan ianya adalah harta tanah. So apa-apa saja harta tanah yang jenis harta tanah ni kita boleh bantu mereka untuk jual, beli dan sewakan. Antara yang best sebagai perunding harta tanah ni, masa tu korang yang tentukan sendiri. Korang nak keluar rumah pukul berapa? Contohnya kalau keluar rumah pukul 7, pukul 8, pukul 9 jam, korang boleh set appointment pukul 10 ataupun pukul 11. Sebab waktu-waktu ni dah kurang sikit jam. Jadi korang boleh deal dengan klien nak berjumpa pada pukul 10 ataupun pukul 11. Dan antara yang seronok sebagai perunding hartanah ni, korang akan sentiasa dapat belajar perkara baru. Sebab apa? Sebab setiap urusan, setiap transaksi tu dia berbeza. Ada yang kes dia macam ni, ada yang kes dia macam ni, ada yang owner kes macam ni, ada buyer kes macam ni. Jadi setiap kes tu adalah benda-benda baru yang perlu korang belajar. Macam mana nak handle, macam mana nak uruskan. Jangan risau, bila dah jadi perunding hartanah, kan korang berdaftar dengan agensi hartanah yang berdaftar. Kebiasaan setiap agensi ni dia ada struktur organisasi yang mana dia ada orang yang boleh membantu untuk berikan tunjuk ajar, berikan bantuan. Kalau ada apa-apa yang korang tak tahu, korang boleh bertanya. Ada tempat rujukan dan sebagainya. Sebab itulah penting kita join agensi hartanah yang berdaftar. So setakat ni aku rasa itu saja video aku pada kali ini. Video pendek je kot, sebab ramai yang tanya macam mana nak jadi perunding hartanah. At least korang tahu perbezaan antara ejen hartanah dan perunding hartanah. Nak go for ejen hartanah pun boleh, nak jadi perunding hartanah saja pun okey. Kalau nak daftar kursus NCC tu, boleh pergi dekat description. Aku akan share link di description untuk kursus NCC. Dan jangan risau, kursus ni dia tidak mengikat korang untuk join mana-mana agensi. Maksudnya yang penting korang dah ada sijil NCC ni, korang boleh daftar dengan mana-mana agensi yang korang nak daftar. Cumanya setiap sijil ni dia ada tempoh tamat dia. Tempoh tamat ataupun tempoh expire adalah 12 bulan daripada tarikh sijil dikeluarkan. Jadi bila korang dah dapat sijil, cepat-cepatlah cari agensi untuk korang daftar korang punya rentek. So itu je. Kalau ada apa-apa korang boleh tanya dekat komen. InsyaAllah aku akan bantu dalam bentuk video baru ataupun aku akan jawab terus dekat komen. Assalamualaikum.